Apa arti percaya dengan qadar? Jawabnya, wajib atas kita i'tiqad. Setiap suatu perkara yang berlaku, sama ada baik ataupun jahatnya, sekalian itu dengan takdir Allah Ta'ala belaka. Yang ni Allah Ta'ala jualah buat beri jadinya tiap-tiap perkara itu, tiada bersekutu dengan sesiapa pun. Hadirin sekalian, syukur kita pertama sekali pada Allah SWT. Dialah satu-satunya sumber yang menyebabkan adanya kita dan sekalian alam ni. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita Allah SWT jadikan kita umat yang paling mulia. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kita dilahirkan pula daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam sejak lahir lagi melalui mereka. Alhamdulillah. Dibesarkan pula dengan nikmat Islam. Boleh melaksanakan perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat kesedaran untuk belajar, menuntut ilmu, untuk memahami bagaimanakah yang dikatakan perjalanan agama ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan pagi ni, kelangsungan hayat, kederat, boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada dalam satu majlis ilmu, untuk kita insya-Allah nak bicara mengenai rukun iman yang ke-6 daripada kitab Paku Iman ini. Mudah-mudahan memang hasil iman kita dengan Allah Ta'ala dan sentiasa subur iman kita dengan Allah Ta'ala, supaya hati kita memang hidup dan ada hubungan kita dengan Allah SWT. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kata Musaddiq rahimahullah ta'ala, soal apa erti percaya dengan qadar. Ada sekalian kita nak sambung ni rukun iman ke-6. Atas soal yang didatangkan kepada kita, apa erti percaya dengan qadar, walaupun di soal tu satu, mestilah maksud dia beriman dengan, apa erti maksud dia beriman dengan qada dan qadar. Inilah istilah ulama disebut disoal dengan sebahagian, tapi maksud yang kita nak kena faham dan perlu dijawab tu bukan qadar je, tapi bersama dengan dia adalah qada. Apa saya nak sebut tu adalah kaedah bersoal tu. Kalau dah percaya dengan qadar, mestilah beriman kita juga dengan qada. Baik, itu soalan. Jawabnya, pertama, penyataan ada benda yang sangat asas, common, kita faham. Cuma macam mana nak realisasikan kefahaman ni dalam kehidupan kita, tu satu hal. Kita tengok dulu. Pertama, jawapan bagi soalan tu, beriman dengan qada qadar ni, apa maksud dia? Wajib atas kita i'tiqad. Jadi i'tiqad ni bab hati, bab beriman, percaya. Kita menerima tanpa ada rasa susah payah. Bahkan kita memang boleh dengan tenang, apa kita nak sebut, dengan bahagianya, tanpa ada sebarang stres. Memang boleh pandang, yakin, seyakin-yakinnya siapa kita, siapa Allah Ta'ala, dan faham di atas peraturan siapa kita, siapa Allah Ta'ala. Kita memang boleh dapat keimanan ni. Kerana beriman dengan qada qadar ni, dia balik kepada kefahaman kita, yakin kita ke Allah Ta'ala. Kerana semua perbincangan bab iman ni nak menunjukkan selok-belok kaifiat untuk beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan malaikat. Maksudnya beriman dengan makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang special, walaupun hebat macam mana, dia tetap makhluk. Malaikat walaupun ada tugas masing-masing, ada yang boleh tiup sekali hancur dunia. Ada yang boleh, walaupun manusia ramai mana mati, dia boleh cabut nyawa.
Ada yang boleh mengatur rezeki, urusan seluruh makhluk. Hebat tu pengurusan tu. Tapi makhluk tetap makhluk. Walaupun pandang makhluk, tapi kewajipan kita tauhidkan Allah Ta'ala. Tu kata iman kita asasnya tunjang ialah pada Allah Ta'ala. Beriman dengan Rasul. Hebat macam mana Rasul pun. Iman kita adalah ke Allah Ta'ala. Allah yang hantar Rasul. Rasul ada mukjizat. Allah yang bagi mukjizat pada Rasul. Beriman dengan kitab. Kitab ni kalamullah. Kitab ni kalamullah. Dialah sifat Allah SWT yang dah sabit. Kalamullah ni azali lagi. Cuma atas nama kitab yang diturunkan pada Nabi Rasul, yang ni adalah mazhar, tempat Allah Ta'ala zahirkan kalam nafsi dia. Yang Allah Ta'ala perintahkan supaya dituliskan di Lauh Mahfuz apa yang dah sabit pada diri dia. Kalam nafsi dia yang azali tu ditulis di Lauh Mahfuz, dan apa tertulis di Lauh Mahfuz tu Jibril transferkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang mana Allah Ta'ala perintahkan supaya disampaikan kalam nafsi dia tu untuk diterjemahkan dalam bentuk kalam lafzi. Tuan-tuan tak faham tu, ngajilah balik bab-bab kalam. Begitu juga kita bicara bab beriman dengan hari kiamat. Beriman dari hari kiamat ni sebahagian daripada peraturan alam yang Allah Ta'ala bagi jadi. Ada alam syahadah yang kita duduk, yang ni yang adalah bekal untuk balik ke alam akhirat. Seawal-awal alam akhirat bertemu dengan mati, dan ada satu alam yang panjang kekal abadi. Alam akhirat sama ada ke syurga kekal abadi atau ke neraka kekal abadi. Ni pun adalah iman kita dasar ke Allah Ta'ala, di atas janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji. Allah Ta'ala ni apa yang dirancang, apa yang ditentu pasti laksana. Pasti terjadi. Dia tak pernah mungkir. Atas janji juga macam mana telah kita belajar. Bab hari kiamat ni yang kat sini adalah alam ikhtiari. Alam barzakh, alam mahsyar adalah alam ijbari. Istilah ijbari, tak ada ikhtiar kita dah. Bila dah balik, mati je, tak ada ikhtiar apa dah. Kama tadinu tudanu. Macam mana kamu beramal, macam itulah kamu akan dibalas. Jadi kita nak beramal ni kat sini. Ni mahsyar, sebelum mahsyar, kubur tu lagi. Mahsyar, syurga, neraka, ni tempat balas semua. Seawal-awal balas. Dalam kubur pun balas lah. Jadi seterusnya kita dalam bab beriman ni adalah bab beriman dengan qada dan qadar. Qadar pun teras dia, tunjang dia pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dasarnya macam mana kita akan bicara nanti insyaAllah. Beriman qada qadar ni adalah beriman dengan ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala yang azali. Apa yang dah sabit pada ilmu dia, apa yang sabit dalam iradah dia, yang sekarang ni duk berlaku, tak lain tak bukan melainkan semuanya adalah perlaksanaan daripada apa yang sabit dalam ilmu dia dan iradah dia. Dalam masa yang sama, atas perjalanan sabab musabab, usaha ikhtiar, ditaklifkan kita untuk membuat sabab musabab, usaha ikhtiar. Macam mana Allah Ta'ala sunnahkan peraturan kan, laksanakan peraturan atas alam asbab ni, atas alam ikhtiari ni. Nak bagi hidayat, dia bagi Rasul. Dah bagi Rasul, dia hantar bersama dengan Rasul ni mukjizat. Macam itulah dia atur peraturan alam ni, walaupun siapa nak beriman, tak beriman, dah sabit dalam ilmu dia. Siapa yang nak beriman, tak beriman, dah sabit dengan ketentuan dia. Tapi atas perjalanan alam asbab ni, yang alam syahadah kita duk ada ni, ada istilahnya usaha ikhtiar. Ada peraturan sabab musabab yang ditaklifkan kita untuk kita buat. Bersama dengan tu, beriman
apa yang duk berlaku kat kita ni, walaupun nampak zahir usaha ikhtiar kita, balik iman kita ke Allah Ta'ala, semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala, semua ni dalam iradah Allah Ta'ala, takkan berlaku pada makhluk ni, melainkan semuanya adalah apa yang Allah Ta'ala kendaki. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tak ada apa yang kamu kendaki, walaupun tengok zahir, kamu kendaki. Memang ada ikhtiari Allah Ta'ala bagi. Nampak macam mutlak ikhtiari kita. Tapi ikhtiari kita yang kita nampak. Kita tu, hakikinya adalah datang daripada sabit pada Allah Ta'ala. Pasal Allah lah yang pemilik, pencipta hakiki, pemilik kuasa hakiki, pemilik seluruh pembinaan alam hakiki, pemilik sifat kesempurnaan hakiki. Yang kita ni hanya buat atas jalan sababi, atas jalan zahiri. Walau bagaimanapun memang ada peraturan sabab musabab. Wajib laksanakan peraturan sabab musabab. Dalam masa yang sama, wajib iman kita, akidah kita ke Allah Ta'ala yang dia adalah musabbibul asbab. Semua tu tuan-tuan takkan boleh faham, melainkan tuan-tuan kena mengaji betul-betul, faham betul-betul yang telah kita belajar tu satu hal. Ni kita nak menghadap pula bab apa? Bab beriman qada qadar. Itu yang dia kata jawab bagi soalan beriman qada qadar tu. Wajib atas kita intiqad tiap-tiap suatu perkara yang berlaku ni, sama ada baiknya ataupun jahatnya, sekaliannya itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Kita sekarang hidup. Siapa bagi hidup? Allah bagi hidup. Nak hidup macam mana? Kena makan tak? Kena bernafas tak? Macam mana boleh hidup? Allah bagi hidup. Macam mana nak hidup? Makan. Siapa suruh makan? Allah suruh makan. Dan nak makan apa? Hak ni tak boleh buat bodoh. Kena mengaji, kena belajar apa yang boleh makan, apa tak boleh makan, apa jalan nak makan. Nak makan pula mesti ada belanja, ada duit, ada wang ringgit. Macam mana kau nak dapat wang ringgit? Pekerjaan apa kau nak buat? Macam mana cara muamalah kau? Apa jalan kau ambil? Apa hukum hakam yang kau belajar tentang masalah jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa? Mana yang panggil mudharabah, mana yang panggil riba, mana yang panggil yang ni muamalah haram, tipu, khianat. Mana, semua kena belajar kan? Semua kena mengaji. Itu bab muamalat. Atau muamalat ni kita dapat, ada yang dapat daripada mak ayah kita, ada yang dapat pesaka. Berapa pesaka yang sepatutnya kena ambil? Mana boleh ambil, mana tak boleh ambil, mana hak orang. Perintah Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh makan harta dengan cara batil. Apa dia batil, apa dia hak. Wajib mengaji semua. Kita mengaji tak mengaji, belajar tak belajar, faham tak faham, pernah tahu tak tahu, guru tak berguru. Yang ada pula dah dapat, kena belanja, bukan untuk simpan, untuk kita buat datuk, bobi bahasa itu. Mana yang kena zakat, mana fakir miskin, mana madrasah, mana sekolah, mana tutup guru yang perlu untuk kita beri, walaupun atas nama, bukan atas nama wajib. Tapi yang ni lah tempat kita nafkahkan harta belanja kita, harta benda yang Allah Ta'ala bagi. Kita sebagai manager pegang amanah je. Bukan untuk makan minum je, bukan untuk kencing berak, bukan untuk besar rumah, bukan untuk besar kenderaan. Walaupun rumah perlu, kenderaan perlu, tapi lagi perlu apa dia? Macam mana nak bina iman, macam mana nak bina akidah, macam mana nak bina amal, macam mana nak bina kehidupan ni supaya benar-benar di atas redha Allah Ta'ala, hukum hakam Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala. Macam mana supaya kita dapat iman, anak bini dapat iman, seluruh masyarakat dalam negeri kita, dalam negara kita dapat iman. Ni kita yang matlamat hidup. Semua tu kena belajar, kena mengaji. Lepas tu nak hidup, kena bermasyarakat, bersosial. Macam mana nak munakahat, macam mana nak nikah kahwin, cerai-berai, nafkah, khulu', ilah, zihar. Apa peraturan rumah tangga, mana usul, mana furuk yang wajib bagi nafkah, mana yang anak yatim yang kena pelihara, siapa nak pelihara anak yatim,
Kuasa pula kuasa individu, kuasa pemerintah, kuasa dengan wilayah, kuasa dengan kuasa sultan, kuasa raja. Kalau tak ada raja nak buat macam mana? Lepas tu ada tindakan jenayah. Siapa nak buat atasi jenayah ni? Nak hindarkan dia macam mana? Macam mana nak hindarkan jenayah? Kalau jenayah pun nak atas macam mana? Macam mana? Orang ni sampai cedera anggota, luka anggota. Semua hukum hakam ni kena belajar. Yang ni peraturan sabab-musabab yang taklif atas kita. Akhlak pula. Orang baik pun macam mana nak layan. Orang jahat macam mana nak layan. Islam macam mana nak layan. Nak Christmas ni, boleh Merry Christmas, tak Merry Christmas. Wajib belajar semua kan. Tak belajar tu, kita sangka kita hidup cara Islam, punya hidup dalam muka Islam. Dalam masa yang sama, hati mesti ada intiqad, yakin ke Allah Ta'ala tak akan ada apa yang berlaku ni. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan kena apa benda pada kita, khasnya nak pandang buat apa. Baik, dar, nafi'. Benda yang mudarat ke, benda manfaat ke, semua daripada Allah Ta'ala. Macam mana pun, apa yang baik, wajib kita sabar, wajib kita reda, wajib kita syukur, pandang hanya dapat nikmat ni daripada dia. Kalau benda yang berupa bala, bencana, wajib juga terima. Pasal nak tak nak, mesti terima. Dan wajib kita sabar dan tawajuh, pandang juga pada dia. Dan macam mana kita reda dapat nikmat, macam tu kena reda dapat bencana. Dan macam mana nak atasi bencana? Apa koreksi diri, muhasabah diri. Kenapa kena bencana? Pasal tak akan kena bencana, melainkan antara sebabnya maksiat yang kita buat, tak kita buat, masyarakat buat, pemimpin buat, rakyat buat, jiran buat, orang Islam buat, orang kafir buat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadinya kerosakan di darat, di bumi ini, di daratan, di lautan. Pasal apa? Sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Dan menunjukkan ada perjalanan asbab situ. Dalam masa yang sama, wajib beriman tak akan berlaku mudarat atau manfaat tu. Melainkan semua dah sabit pada ilmu Allah, pada ketentuan Allah Ta'ala. Dan apa yang berlaku ni tiada lain melainkan mestilah di atas apa Allah Ta'ala kendaki nak buat dengan kudrat dia. Melaksananya Allah Ta'ala semua ni sabit dengan ilmu dia, iradah dia dan pelaksanaan ni dengan kudrat dia. Macam mana nak hidup punya tu. Dan kita nak hidup ni disebabkan ilmu, nak faham ni satu hal. Dan 24 jam kita apa yang kita duk lalu mesti ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita bukan komunis. Apa komunis ni? Bukan masuk hutan tu. Tak mana? Kena ada perasaan bertuhan. Dan Tuhan kita Allah. Ni hidup pagi ni. Jangan jadi komunis. Apa dia? Buat bodoh. Tak ada langsung hubungan Allah Ta'ala. Komunis namanya. Saja saya nak guna bahasa komunis yang tak. Duk sedap sebut komunis. Pasal saya kena hentak dengan komunis. Tak mana komunis? Tak pernah rasa Allah bagi hidup tu. Tak pernah rasa Allah bagi kederat aku berjalan. Tak pernah rasa Allah bagi rezeki kat aku. Tak pernah rasa Allah yang bagi matahari untuk cerahkan aku. Yang bagi cerah aku ni bukan matahari. Allah. Melalui matahari. Yang bagi sihat aku ni Allah. Dia bagi hidup ni Allah. Tapi sabab yang dia perintah kat kita, makanan, minuman. Yang bagi rezeki aku ni Allah. Dia suruh kita buat kerja. Muamalah macam ni. Niaga, kerja, jawatan apa, tugasan, guru, mengajar, mekanik, engineering, apa saja tugasan. Cuma wajib atas kita semak. Kita buat tu mengikut kanun ilahi atau sebaliknya. Fardu ain tu belajar tu. Bukan sunat muakkad. Bukan harus. Salah di sini. Salah. Asal saya nak sebut tu apa? Kita ni kebanyakannya bila tak belajar betul-betul bab ketuhanan, 24 jam kita komunis. Komunis DAP itu satu hal. Kita pun komunis. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan komunis? Tak perasan? Saya bukan tak kita tuan-tuan komunis ada bintang 3, ada masuk hutan pergi bunuh askar, regimen askar Melayu, kan saya cerita tu. Tak mana komunis dia? Jawab. Tak mana komunis? Memang kalau tanya siapa Tuhan? Allah. Tapi sepanjang tuan-tuan hidup, di mana tuan-tuan rasa bertuhan? Ada tak ada? Komunis memang.
Tu saya nak fokus komunis tu. Saya bukan tuduh tuan-tuan komunis, tapi saya nak guna bahasa komunis. Kita hanya rasa Islam, aku beriman. Tuhan aku Allah, itu je. Di mana hubungan dengan Allah Ta'ala? Tuan-tuan, sepanjang hari, tak mana? Sembahyang. Sembahyang subuh pun saat ni, tuan-tuan sembahyang. Di mana tuan-tuannya hubungan dengan Allah Ta'ala tu tak mana? Jasad tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Jasad sujud. Batin sujud. Tuan-tuan rasa tak? Tuan-tuan rasa kehinaan diri. Allahu Akbar, dia hebat. Aku ni lemah. Siapa lemah? Memang aku lemah. Asal aku tak ada. Dia yang bagi ada aku. Inilah iman kita dengan Allah Ta'ala. Baru keluar daripada jadi kaum ini. Kalau tuan-tuan Allah Akbar, aku semayang, aku rukuk, aku sujud. Mesti. Dengan kuliah subuh pun macam mana? Tak ada langsung hidup perasaan Tuhan. Kaum ini. Kasar sikit lah bahasa saya sebut komunis ni. Itu yang saya sebut komunis tu. Tuan-tuan nak bangkit, nak melatah ke, apa ke, ni pasal. Pasal memang kita kena faham. Baru kita akan tahu bahawasanya apa tuntutan yang diperintahkan pada kita untuk kita ingat Allah Ta'ala. Zikir ke Allah Ta'ala. Tauhid ke Allah Ta'ala. Betul ke kita tauhid ke Allah Ta'ala? Yang ni yang kita nak belajar qadar ni, dia sebenarnya adalah nak merealisasikan tauhid. Tak mana tauhid? Tak ada apa yang kita dapat, melainkan Allah Ta'ala beri. Apa yang kita dapat? Kita duk kira dapat duit, dapat makan, dapat minum, dapat anak, dapat bini. Tu satu hal. Yang tu pun kena tawajuh, pandang. Kena tauhid ke Allah Ta'ala. Asyhadu ke Allah Ta'ala. 24 jam. Asyhadu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, innalillah, innalillah, innalillah. Dan masih yang sama. Tak pernah pandang apa yang dia buat itu zalim pada dia. Tak ada. Allah Ta'ala adil. Bahkan dia ahkamul hakimin. Dia hakim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Ta'ala tak pernah buat sebarang kezaliman pada hamba dia. Kita yang banyak menzalimkan diri dia. Tak mana zalim kita besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik, zalim besar sekali. Syirik kita bukan sembah tokong. Syirik kita tak pernah tawajuh pada Allah Ta'ala. Itu syirik kita. Bukan Allah zalim kita. Kita zalim dengan Allah Ta'ala. Kita tak sedar kita zalim. Zalim tu saya guna komunis. Kita syirik ke Allah Ta'ala. Kita kufur dengan Allah Ta'ala. Kufur kita bukan kita bangkang terima Allah Ta'ala. Tapi tak realize dia. Tak realize kederat dia bagi. Tak realize daya upaya dia bagi. Tak realize penglihatan dia bagi. Tak realize pendengaran dia bagi. Semua ni kena rasa pemberian dia. Anugerah dia. Tak rasa nyawa dia bagi. Dia yang ahya ni. Dia yang menghidupkan aku. Tuan-tuan, inilah iman yang kita nak bina, khas atas kita nak bicara ni, qadar yang berlaku semua apa kat kita ni, yang bahasa umumnya baik, jahat, baik, buruk, semuanya sekaliannya itu dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi takdir tu, saya sebut tadi pun, saya dah rangkum 2 sekali, atas apa yang telah dibahas oleh ulama. Tak mana kata takdir ni, dia adalah perkara dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala, pada iradah Allah Ta'ala. Itulah dipanggil kesimpulan ataupun rumusan takdir Allah Ta'ala. Allah sebelum dia buat kita, Allah dia saja yang ada. Wahdahu la syarikalah. Bertunggalan dia. La syarikalah. Tak ada siapa sekutu dengan dia. Lahul mulk. Milik dia saja semua kerajaan dan pemendaraan. Lahul mulk wa lahul hamd. Di atas dia saja pemilik hakiki. Dia saja yang wujud. Wujud dia yang tiada apa-apa wujud yang bersama dengan dia. Melainkan hanya zati dia wujud. Yang memang dia wujud mutlak. Tak ada kait wujud dia dengan tempat, dengan masa, dengan pihak, dengan aras, dengan kursi, dengan makhluk. Tak ada apa pun kait pada wujud dia. Dialah hakiki wujud. Lepas tu, semua yang dia zahirkan ni, dengan wujud dia tu, zat dia wujud dan segala sifat kesempurnaan dia wujud.
Macam mana zat dia qadim, macam tu segala sifat kesempurnaan, sifat kamalat dia qadim. Antara sifat kamalat dia yang qadim tu adalah ilmu dia, iradah dia. Dengan ilmu dia tu, kita ni masa tu kat mana? Kita ni dalam Allah Ta'ala. Yang turut bahasa ni. Boleh faham? Kita dalam Allah Ta'ala. Macam mana? Macam kita dalam gelas. Macam tu. Kaping orang akidah macam tu. Macam mana kita dalam Allah Ta'ala? Macam mana? Kita dalam ilmu dia. Kita dalam iradah dia. Kita ni dalam ketentuan dia. Ajal kita. Hidup kita, mati kita. Isteri kita, anak, cucu, kikik, cicit kita. Semua ni dalam maklum dia. Dan semua dah siap ke baru nak tentu? Ke baru nak tahu? Ke baru nak rancang? Subhanallah. Siap. Tu. Takdir. Tu takdir. Walaupun kita tengok kita buat kerja. Kita buat, kita usaha. Kita hafal, kita buat, kita cari. Dapat. Allah adalah dipandang. Allah adalah diimani. Allah adalah diyakini. Bukan kat kita. Pandai aku. Syirik. Pasal apa? Aku pandai. Bukan Allah bagi aku pandai. Allah azali lagi dah pandai, dah jadikan aku. Aku pandai. Cuma di atas taklif dan atas perjalanan asbab. Nampak asbab. Wajib iman pada musabbibul asbab. Pasal makhluk adalah makhluk. Allah adalah Allah. Makhluk tak boleh bagi mudarat dan manfaat. Makhluk atas perjalanan, dia mesti melalui proses sabab-musabab. Yang menyusun sabab-musabab ni Allah. Walaupun kita susun sabab-musabab, tawajuh, iman kita Allah. Ni baru iman. Tuan-tuan, nak faham ilmu suku. Macam mana nak berjalan 24 jam supaya sentiasa ada iman dengan Allah Ta'ala. Itu suku. Yang tu yang kena mengaji. Kita bila tak lalu proses ilmu yang betul, kita akan rasa aku nak ngaji apa lagi. Bahkan ada orang yang di kalangan kita, tuan-tuan, dia pelik. Nak ngaji apa? Tadi kita dah Islam dah. Beriman lama dah. Allah, malaikat, kitab, Nabi, Rasul, hari kiamat, qada qadar. Ni kira cari makan minum je lah. Astagfirullah. Gila orang cakap itu. Nak mampu. Saya guna bahasa itu. Saya sebut macam tu pasal ramai fahaman macam tu. Kita tak faham macam mana perjalanan hidup, nak kata perjalanan hidup bertuhan tu. Itu yang saya guna bahasa komunis tu. Kita tak faham perjalanan hidup bertuhan. Perjalanan hidup beriman dengan Allah Ta'ala tu. Macam mana jalan hidup iman pada Allah Ta'ala tu. Perjalanan iman tu macam mana? Yang para sahabat, kisah ayat Quran turun. Ada orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Qalatil a'rabu amanna. Dia kata, kami beriman ya Rasulullah. Bila dah mengucap kalimah syahadah, datang Jibril turun bagi wahyu. Qul lam tu'minu. Kamu belum iman lagi. Walakin qulu aslamna. Tapi kalau nak cakap, katalah aku baru Islam. Baru Islam. Belum iman. Soal, iman ke kita ni? Jadi atas kita bicara qada qadar ni, iman ke kita? Kita kadang-kadang nak faham qada qadar ni pun ada yang melengung. Kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak lulus tak? Satu-satu saya tanya. Boleh faham soalan? Pelajaran umum boleh lah. Baik buruk datang pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tanya detail, tu dah baik buruk pada Allah Ta'ala. Tu kita buat apa ni? Ada orang sampai lani daripada dulu sampai sekarang. Bagi persoalan takdir ni, tak reti-reti nak jawab. Tak pernah faham siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Baik. Atau umum kita sebut ni, itu yang dia kata baik buruk semua tu sekaliannya dengan takdir Allah Ta'ala belaka. Jadi apa makna? Yakni Allah jua buat beri jadinya tiap-tiap perkara itu. Nak tengok kita beriman tak beriman dengan Allah Ta'ala ni, dapat je apa-apa, adakah Allah dirujuk ataupun kita steam je daripada ingat Allah Ta'ala. Steam tu bahasa saya dah pakai lama. Kau tuan-tuan ada tak pasal dia sebut steam. Ni pun ngaji pun tengok steam ramai. Tahajud kuat kot malam tadi.
Masuk steam ni apa? Kita duk pandang makhluk lah. Tak pandang Allah Ta'ala. Maksudnya fail. Fail kan? Itu istilah bukan beriman dengan Allah Ta'ala. Itu apa? Itu hijab dengan Allah Ta'ala. Tak sedar ke dia? Tu istilahnya tak sedar ke dia? Tak perasan ke dia? Tak ada akidah dengan dia? Tu akidah dengan apa? Akidah dengan makhluk. Bangun tidur ni. Tak rasa Allah yang hidupkan aku. Alhamdulillah. Kufur nama tu. Pasal apa kufur? Hijab. Terdinding. Tak pandang Allah Ta'ala. Tak rasa hidup ni Allah bagi hidup. Itu yang saya nak syarah kat tuan-tuan tadi, yang saya sebut komunis tu. Kita komunis dalam sudut tu. Tak mana? Dalam duk berjalan tu. Komunis. Pasal apa komunis? Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau tanya Tuhan siapa? Allah. Duduk di mulut ni. Tapi fikiran, hati, ilmu, nak faham Allah Ta'ala tu, kita pula tak pernah mengaji. Tak pernah belajar. Dan tak pernah dapat tunjuk ajar daripada guru yang terpelajar. Yang memang dia ni hidup 24 jam dalam keadaan tauhid ke Allah Ta'ala dan zikrullah. Kita tak ada. Kita terpelajar apa akademik tu pun taklah terpelajar ke mana. Lepas tu duk rasa macam dah beriman clear lah. Tu masalah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Saya sebut macam tu, saya barang sikit lah tuan. Baik, tengok dia sebut belakang ni. Maka barang siapa i'tiqad ataupun berkata pada apa-apa perkara yang berlaku, ia kata macam mana? Kalau memang dia kata macam ni, terang-terang dia kata apa? Bukan dengan takdir Allah. Terang-terang kata macam ni. Yang ni kita pun faham. Ujurlah faham hak ni. Apa dia? Nescaya jadi kafir murtad orang itu. Terang-terang kata memang komunis asli yang tu murtad, tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, keluar daripada ajaran Islam. Kita nak kata yang ni bukan dengan takdir Allah Ta'ala, kita tak pernah sebut dengan mulut tu Alhamdulillah. Tak mana Alhamdulillah kan? Kita tak adalah sebut dengan mulut. Tapi dengar, dah selesai ke batinnya dia. Yang memang kita tak pernah engkar dengan kata yang ni semua tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Tapi praktikal harian. Lapar makan. Jatuh hati kat makan ke jatuh hati kat Allah Ta'ala? Ya. Makan tu hilang lapar tak? Yang tu pun tuan-tuan tak sedar. Hilang lapar tak? Tuan-tuan jatuh kat makanan ke, tuan-tuan pandang makanan ke, tuan-tuan pandang tawajuh kat Allah Ta'ala. Ya. Komunis tu. Itu komunis tu. Sedar lah kita komunis sebenarnya. Dari sudut tu. Dengar elok saya sebut apa. Kalau mengaji bantu, ustaz ni duk tuduh kita komunis lah ni. Kita DAP apa. Aku tampak ni. Orang tidur tu. Inilah pelajaran yang kita kalau tak belajar betul-betul, tuan, kita akan pelik ayat-ayat untuk guru. Orang yang memang faham perjalanan akidah ni, kalau kita tak faham, kita duk pelik. Memanglah pelik, kau bukan faham. Betul, kau pelik. Kita duk rasa kita beriman ahli tauhid, clear punya. Padahal keluar daripada landasan tauhid. Kita duk rasa kita di atas jalan syariat, rupanya keluar daripada jalan syariat. Ni masalah kita. Dan perjalanan yang zaman lah ni lah, yang banyak orang Islam sangat tak faham ni tak mana. Tak perjalanan iman lah, kan? Perjalanan nak macam mana nak ada hubungan hati dengan Allah Ta'ala, sentiasa hati boleh tawajuh ke Allah Ta'ala ni. Perjalanan ni lah paling susah sekali. Kalau pelajaran ni paling senang, Allah Ta'ala tak payah hantar Nabi Rasul lah. Satu, Allah Ta'ala tak hantar Nabi Rasul ajar cari makan. Dia bukan kerja ajar engineering, plumbing, electrical, mana ada. Tapi itulah kita pergi belajar. Tauhid kita tak pergi belajar. Sikit saya sebut itu. Betul tak? Betul. Tuan-tuan ada pergi kursus belajar tauhid? Ada. Ada belajar kursus belajar tauhid? Ada. Ada kursus SPM lah. Kursus haji ada. Tuan-tuan perjalanan Islam ada. Kursus mayat-mayat ada.
Kursus mandi mayat ada. Kursus tauhid ada. Jual. Itu yang saya kata, kita tak rasa pelajaran ni penting. Sedangkan Nabi datang, Nabi Rasul datang, ajar kita. Besar kali kursus tauhid lah. Sebelum datang semayang pun 12 tahun, tauhid dulu. Nak ajar tauhid tu mana? Semua nak bagi clear ni. Nak clarify kan. Supaya memang kehidupan kita ni, kita akan letak betul-betul makhluk adalah makhluk, sabab adalah sabab, tapi iman kita ada padalah musabbibul asbab. Yang ni baru bahagia, ni baru iman, ni baru nama tasdik, ni baru nama yakin kepada Allah Ta'ala. Ni baru asyhadu kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita bukan asyhadu kepada Allah Ta'ala. Kita asyhadu kepada makhluk. Ni nak cerah ni. Contoh pandang apa? Matahari. Belum iman lagi. Belum iman lagi. Macam mana? Allah yang jadikan matahari satu cerah. Alhamdulillah. Kalau tak Alhamdulillah pun, tengok cerah. Macam mana? Makhluk. Allah yang cerahkan melalui matahari. Allah boleh cerahkan kita tanpa matahari. Tapi dia jadikan semua ni. Inilah dia panggil ujian ni. Ujian. Inilah ujian. Betul? Inilah panggil ujian. Ujian tu pasal apa? Pasal ujian ni, adakah kita jatuh hati kepada sabab dan makhluk? Ataupun kita jatuh hati pada khalik makhluk? Dengan bahasa lain, adakah jatuh hati kita pada musabbibul asbab? Kita kadang nak sebut sabab, musabbibul asbab tu pun tak ada. Baik. Itu yang kalau terang-terang kata berlaku bukan dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi kafir orang. Satu kalau kita usaha, berjaya. Memang kadang-kadang sebut mulut tu, Alhamdulillah. Tapi bukan dengan realize Allah yang bagi aku. Belum selesai lagi. Baru di mulut. Belum iman lagi. Iman bukan di mulut. Iman adalah dengan kenal dan ada touching tu hati. Kadang-kadang berjaya. Alhamdulillah. Ni berkat didikan guru aku. Jatuh hati kat guru. Bukan jatuh hati kat Allah Ta'ala. Tak selesai lagi. Guru makhluk. Makhluk tetap makhluk. Kadang guru pun tak ajar terang mana. Kita yang nampak usaha lebih. Ayat mulut kata guru tu. Alah, apik je. Padahal rasa aku yang hebat. Habis. Tak ada iman. Takabur nama dia. Ujub namanya. Tak ada tauhid tu. Kan? Nak dapat tauhid ni. Dia adalah cabaran yang paling besar. Satu, nak keluar daripada kat diri kita, nak keluar pahaman komunis ni. Supaya keluar daripada pahaman, boleh lalai pada Tuhan. Ada perasaan tak bertuhan. Bahkan tak pernah sedar pun ke Tuhan. Bukan senang, tuan-tuan. Satu, kalau kita pelik pada komunis, kita pelik kat komunis kita dulu lah. Tak mana pelik kat komunis kita. Kita tak sedar apa yang ada kat kita ni. Semua anugerah. Satu atas sebut, yang ni memang terang. Cuma kat kita, dia ada tak terang. Ada apa? Ada yang tersembunyi. Yang kita pun tak perasan, yang ni boleh menyebabkan terkeluar daripada sedarai nama beriman. Yang ni lah lalai yang ada pada kita. Tanpa kita belajar daripada guru yang faham betul-betul perjalanan akidah, kita akan rasa kita duk okey. Yang tu yang kena mengaji, kena belajar, kena duduk bawah pimpinan guru. Yang guru yang memang mengasuh kita betul-betul di atas perjalanan tauhid. Baik. Jadi boleh jatuh murtad orang yang macam ni. Kalau sampai tahap tebut terang-terang ni, yang ni memang namanya murtad terang-terang. Pasal apa? Kerana menafikan satu rukun iman. Satu. Lagi. Dan menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Pasal apa pula menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al? Kerana dia meyakini selain daripada Allah Ta'ala boleh dengan sendirinya. Setiap makhluk tu, setiap selain yang sesuatu selain pada Allah Ta'ala tu boleh buat sesuatu. Satu, kita ni di atas faham
Tauhid Allah Ta'ala. Khasnya atas bab takdir yang disebut af'al ni, kita kena faham pembuat af'al sekaliannya hakiki boleh buat. Macam mana kita belajar bab kudrat iradat dulu, hanya Allah. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Bahawasanya istilah quwwah, daya untuk buat perbuatan ni hanya pada Allah Ta'ala. Milik dia semuanya. Kita atau akidah yang telah kita dah diajar sebut, akidah kita adalah akidah la haula wala quwwata illa billah. Itu akidah. Satu, kita boleh berjalan sampai masjid, la haula wala quwwata illa billah. Bukan sebut mulut aja. Mulut tu mulut lah. Tapi yang nak iman mana? I'tiqad. Apa dia? Aku takkan boleh sampai ke masjid ni, ke surau ni, ke madah ni, melainkan dengan daya upaya Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Baru iman. Baru iman. Baru keluar daripada jadi komunis. Pasal apa saya kata tak jadi komunis tu? Baru istilahnya mensabitkan ke Tuhan. Kalau tidak, tak ada perasaan bertuhan. Bahkan rasa tertonjol diri aku. Tertonjol diri apa? Aku main surau. Aku main masjid. Memang aku main masjid. Tapi aku main masjid, aku main surau. Dengan limpah kurnia, daya upaya dia beri. Kalau dia tak bagi daya upaya aku, kaki aku ada, aku tak boleh berjalan. Kenderaan aku ada, aku tak ada reti nak bawa. Kereta yang ada, takkan boleh sampai. Boleh sampai ni macam apa? Allah yang mudahkan semua. Dia yang sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekalipun tuan-tuan tak hafal doa naik kenderaan tu, tapi dari segi umum akidahnya, siapa pergi sampai? Allah pergi sampai itu. Alhamdulillah. Baru tauhid. Baru beriman dengan takdir. Dan boleh dapat semua. Macam mana? Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi dapat yang baik, yang memang dapat capai redha dia. Antara redha dia tu apa? Dia bagi aku kenal, dia yang bagi aku semua nikmat ni. Alhamdulillah. Baik. Itu umum kenaan iman kita dengan takdir. Makna qadar itu. Baik. Untuk apa takdir ni? Apa takdir ni? Yang kita selalu sebutkan takdir. Cuma kitab ni disebut, diguna bahasa qadar. Takdir ni apa? Takdir ni adalah menjadi oleh Allah Ta'ala. Okay. Jadi dia nak hurai kat kita apakah makna qada dan qadar. Takdir itu apa dia? Takdir ni kata dia menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentukan oleh iradatnya pada azali akan perkara itu. Yang ni syarahan dalam kitab ni yang pengarang ni ambil. Jadi dia fokus bicara bab takdir ni tahu mana? Bab iradah. Dan dia kata takdir ni apa? Takdir ni adalah menjadi oleh Allah Ta'ala. Jadi takdir ni, kalau istilah sini, takdir adalah perlaksanaan. Pasal menjadi. Maksudnya dia melaksana. Melaksana oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentukan oleh iradahnya, oleh sifat iradah Allah Ta'ala. Pada azali akan perkara itu. Jadi kalau itu takdir ni apa? Takdir ni adalah pelaksanaan dengan apa dah sabit pada iradah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala dah tentu, dah pastikan sabit dalam ilmu dia, iradah dia. Itu dua, itu empat bahasanya atas umum, ringkasan, rumusan, semua bahasa ulama. Dua perkara ni. Apa yang sabit pada iradah dia, ilmu dia, yang Allah Ta'ala dah tentu, bila dilaksana tu, itu takdir. Satu atas syarahan Tok Guru ni, kalau kita sebut, ni semua takdir Allah Ta'ala.
Tak mana takdir tu. Apa yang duk berlaku ni, apa yang terlaksana ni, apa yang duk jadi ni adalah Allah Ta'ala yang bagi laksana. Semua tu adalah daripada ilmu dan ketentuan dia azali lagi. Jadi memang sebahagian daripada ulama bagi huraian takdir ni adalah melaksana apa yang dah ditentu oleh Allah Ta'ala azali. Baik, kalau takdir adalah apa yang telah melaksana apa yang telah ditentu azali, qada' tu apa? Qada' tu. Dan makna qada' itu, qada'. Menentu oleh iradatnya pada azali akan perkara-perkara yang akan dijadikan. Jadi qada' apa? Qada' adalah apa yang Allah Ta'ala dah tentu azali, apa dia nak bagi jadi. Yang tu qada'. Bila dia buat, tu qadar. Jadi kalau atas tertib bahasa kita sebut qada' qadar, qada' dulu, qadar kemudian. Yang ni tarikh atas kita baca ni, kefahaman dia nak bagi ni, ikut pengarang ni macam ni. Siap. Jadi kena perasan lah. Ni saya duk ngajar tuan-tuan. Tuan-tuan duk faham tu macam mana? Aku faham. Allah sedang bagi faham ke aku apa yang sebenarnya azali lagi. Dia telah nak tentukan aku faham. Alhamdulillah. Kat mana alhamdulillah ni? Sedar kan? Allah yang bagi faham ke aku. Aku faham memang perbuatan apa ada kat kita, nisbah kat kita. Aku boleh faham. Aku berjalan, aku duduk, aku dengar, aku lihat. Memanglah perbuatan tu nisbah kat kita. Kita duk buat. Tapi macam mana boleh lihat? Allah yang kurniakan penglihatan aku yang memang azali lagi. Dia dah tentukan sampailah ni aku boleh melihat. Aku melihat ni dengan pemberian dia bagi aku lihat. Dua perjalanan kena bagi betul. Perjalanan zahir yang kita kena buat sabab mengikut apa yang dia perintah dan syariatkan. Satu. Masa yang sama perjalanan batin mesti betul, sentiasa tawajuh, pandang Allah Ta'ala. Apa yang berlaku kat kita ni tak ada perkara lain melainkan semuanya dah sabit dalam iradah Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala. Ni dia cuma melaksana nampak kot aku, nampak kot ustaz, nampak kot lampu, nampak kot matahari, nampak kot makan, nampak kot minum, nampak kot obat, nampak kot anak, nampak kot isteri, nampak kot majikan, nampak kot buah kayu, nampak, tengoklah kita punya apa yang proses kita lalu 24 jam. Inilah perjalanan iman yang kita nak bawa. 24 jam, apa saja yang duk berlaku, kena sedar, kena asyhadu la ilaha illallah. Khas atas kita belajar takdir ni macam mana? La ilaha illallah, la takdir illallah, la qada illallah. Macam mana la qada illallah? Tak adalah dah menentu melainkan Allah. Ni boleh melaksana? Tak adalah boleh melaksana melainkan Allah. Ni bukan aku ke melaksana. Atas rupa perjalanan sabab musabab, aku buat. Aku dengar. Kalau aku mengajar. Aku sebut. Aku bagi penjelasan. Aku dengar. Itu atas kita. Apa yang disebab perbuatan kita, sabit kat kita. Jangan yang tu sabit kat orang Ta'ala. Jangan kata Allah berjalan, Allah makan, Allah minum. Itu kufur satu sudut. Bodoh tu. Ada pula Allah makan, Allah minum, Allah berjalan. Bukan Allah berjalan. Aku berjalan. Macam mana aku boleh berjalan? Allah bagi kederat aku berjalan. Alhamdulillah. Itu perjalanan tauhid dia. Boleh? Faham? Nampak? Aku tengok, aku pandang. Allah bagi keupayaan aku pandang. Aku mengaji, aku faham. Macam mana? Allah bagi dekat aku mengaji, Allah bagi aku faham. Baru kita akan istilahnya tauhid orang Ta'ala tak mana? Bak ilmu, kita faham macam mana? Baru la ilma lana illa ma'allamtana. Tak adalah ilmu yang ada pada aku, melainkan apa yang Allah Ta'ala beri kat aku. Ni baru tauhid. Ni baru ahli tauhid.
Okey, atas kita bicara qada qadar ni, qada tu adalah apa Allah Taala tentu azali. Qadar tu dia melaksana apa yang dah sabit pada ilmu dia. Satu, nak berjalan dengan iman macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak tahu kot semua dah dapat martabat wali kan. Bukan senang. Sebut dengan mulut, duduk dalam majlis ilmu nak ambil faham, itu satu hal. Tapi nak 24 jam sentiasa sedar pada Allah Ta'ala, memang dia kena dapat satu tarbiyah, latihan khas, dapat guru khas, pelajaran khas, tawajuh khas, sanad khas. Mesti. Apa saya sebut ni pelajaran ilmu yang pasti fardu ain setiap orang kena mendidik. Kalau tuan-tuan boleh jalan sendiri, atau pulang. Tapi kalau saya kata, bukan senang tuan-tuan. Nak jalan sendiri. Nak jalan atas iman ni. Saya dah jalan dengan ada pimpinan guru pun, bukan senang tuan-tuan. Senang tak senang, saya bukan penentu. Kita adalah saksi di atas apa yang kita duduk berjalan sekarang. Tuan-tuan jawablah sendiri lah tu kan. Betul kan? Kita saksi dia. Tuan-tuan sedar tak? Tuan-tuan hidup 24 jam lah ni. Lah ni, tuan-tuan tengok dulu lah ni. Ni sekarang ni, tuan-tuan hidup sedar lah ni. Tuan-tuan duduk sedar lah ni. Tuan-tuan duduk sedar kepada tuan-tuan ke? Tuan-tuan duduk sedar tu, duduk iman tu ke Allah Ta'ala. Tentu ya, sudah. Tuan-tuan tengok lah belakang. Future satu hal. Sekarang ni. Adakah perjalanan qada-qadar yang kita duk beriman, yang kita duk percaya, yang kita nak imani ni, yang kata kita atas jalan sabab, kita melaksana. Tak, Allah melaksana. Apa dah tentu azali dia. Cuma dia melaksana tu dengan proses dan sabab. Kita ditaklif buat sabab. Sabab kita buat. Macam mana nak jalan dua-dua sekali? Sabab melalui daripada makhluk, tapi hati sabit dan khalik makhluk. Dia memang balik kepada ilmu la ilaha illallah. Nanti yang ni, insyaAllah, yang tu yang nanti akan ada disebut kesimpulan iman. Yang ni tajuk kitab kita pun kita nak hujung lah ni. Paku iman, simpulan iman. Simpulan iman semua ni tang mana? La ilaha illallah. Apa dia? Allah saja ilah. Bila Allah saja ilah, apa maksudnya? Allah tak hajat sesuatu, makhluklah yang berhajat. Bila makhluk berhajat pada Allah Ta'ala, ni bukan kita boleh berjalan, kita makan, kita minum, ada matahari, ada anak, ada isteri, ada duit, ada rumah. Seolah-olah kita berhajat kepada anak, isteri, rumah, duit, makan, minum, ubatan, matahari, bulan, tanah. Kita hajat macam-macam. Bukan hajat ke Allah Ta'ala aja, hajat macam-macam. Macam mana nak betulkan fahaman la ilaha illallah ni? Tak, perjalanan betul adalah la ilaha illallah. Hajat semua makhluk ke Allah Ta'ala. Hajat kepada makhluk ni, yang ni hajat atas perjalanan sabab. Hajat hakiki kita adalah hajat ke Allah Ta'ala. Satu, buat atas jalan sabab. Tapi balik pada makna la ilaha illallah. Allah saja penunai hajat. Kita semua fakir ke Allah Ta'ala. Allah ghani. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu semua fakir ke Allah Ta'ala. Satu, tauhid kita nak dapat perjalanan hidup beriman ni macam mana tuan-tuan? Kena rasa fakir ke Allah Ta'ala. Kalau tidak, dengar ayat nak sebut. Saya sebut awal tadi. Apa dia? Komunis kita. Komunis. Pasal kita tak rasa fakir ke Allah Ta'ala, bahkan tak ada apa-apa perasaan bertuhan. Kita komunis. Memang kalau tanya Tuhan kau siapa? Allah. Nabi kau siapa? Nabi Muhammad. Tapi sepanjang hidup, komunis. Boleh faham? Saya sebut komunis macam mana? Boleh? Tak faham, tanya balik lagi. Memang saya nak berhenti lah. Tak mana kata komunis. Saya bukan kata komunis. Tuan-tuan dulu masuk dalam lautan. Sekarang ni tuan-tuan pura-pura jadi datang madah. Tuan-tuan ahli hijau, bukan ahli biru, bukan ahli ungu, ahli jingga. Bukan. Saya bukan kata macam tu kat tuan-tuan. Saya kata tentang hubungan tuan-tuan dengan bab ketuhanan. Perasaan bertuhan tu. Nak rasa atas, saya nak sebut atas kita akan jumpa pelajaran tu akan datang apa dia? Rasa fakir kepada Ta'ala. Juga pelajaran akan datang ni, kita akan jumpa nanti tentang mana? Ada istilah majas akli. Ni pun ada satu pelajaran, kita jumpa nanti insyaAllah.
Pasal nak sebut tu agak panjang, dia perlu masa untuk faham tu. Dan hadam dia satu benda besar. Tak mana tu, tak nak faham majas akli. Tu pun ke depan insyaAllah. Cuma atas saya nak sebut ni dengan saya nak sebut komini, atas kita nak sebut kodok kodar ni. Nah iman ni perjalanan ni macam mana? Balik pada makna la ilaha illallah tu. Yang itulah kesimpulan iman yang kita nak bawa seharian. Apa dia? Allah ni bila sebut Allah ni dua ciri besar dia, kita akan jumpa nanti. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, muftakirun ilahi kullu ma'adahu. Bahasa pendek dia Allah ghani, kita makhluk fakir kawan. Nak rasa fakir. Apa makna fakir? Berhajat. Bila berhajat, siapa yang boleh selesaikan hajat ini? Allah. Bukan lapar kena makan ke? Atas jalan sabab. Makan. Tapi siapa bagi kenyang? Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Bukan bapak bagi duit, bapak bagi rezeki. Tak. Bapak sabab rezeki. Bapak pula bercucuk tanam. Cucuk tanam, pokok sabab dapat rezeki. Pokok nak hidup kena buah baja. Baja sabab dapat rezeki. Ada kena hujan pula. Hujan sabab rezeki. Pemberi rezeki Ar-Razzaq. Siapa? Allah. Allah rezeki. Wahdahu la syarikalah. Tak ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala. Allah lah yang semata-mata ghani, tak hajat pada satu. Pokok hajat kat baja, pokok hajat kat ayah, pokok hajat kat kita, kita tak buah baja, dia pun kering, dia pun mati, dia pun tak subur. Jadi pokok hajat kat kita, kita hajat kat pokok. Itu siapa penunai hajat hakiki? Allah. Itu perjalanan iman tu. Yang tu yang balik kita kodok kodar ni, apa dia? Iman balik ke Allah Ta'ala, sedar balik kita Allah Ta'ala. Tak mana? Allah ni kita fakir ke Allah Ta'ala. Tak mana fakir kita ni? Atas kita buat usaha ikhtiar sekalipun. Sebab tu memang ditaklif kat kita. Bukan beriman dengan kodok kodar ni menafikan usaha ikhtiar. Bukan. Beriman dengan kodok kodar ni melaksanakan ikhtiar. Membuat usaha ikhtiar. Membuat sabab musabab. Dengan memandang kepada siapa musabbibul asbab. Ni perjalanan tauhid. Pergi mengaji, pergi belajar, tuntut ilmu, menghafal, tulis, catat. Yang bagi faham Allah. Itu kaedah kita beriman. Tu fakir. Pasal tak boleh tinggal perjalanan sebab. Mana boleh tinggal lapar dengan tak makan nasi? Tak, lapar makan nasi. Masak sendiri, beli kedai, order orang masak. Apa saja, nasi lemak, kuih, oat, apa saja kan, roti, apa dia? Sabab, makan pula dengan syariat, bismillah, alhamdulillah, duduk, dengan jaga, makan kadar yang Nabi suruh, makan, bila lapar, berhenti sebelum kenyang, ikut syariat, masih yang sama, apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, pandang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, semua makhluk fakir ke Allah Ta'ala. Boleh kenyang macam mana? Allah yang kenyang. Ni perjalanan kita. Yang ni saya sebut ringkas. Iman detail. Tapi yang tu sekurang-kurang iman yang kita kena dapat. Mudah-mudahan dengan kita faham perjalanan atas kita belajar asas ni. Atas nama kodok kodar, hak tu base juga. Dasar yang kena faham. Dah faham tu, dah selesai ke? Belum lagi. Baru teori. Nak kena praktikal. Macam mana praktikal dia? Kalau praktikal tak betul, sekali lagi saya nak ulang kataan tu. Apa dia? Tanya Tuhan, siapa Tuhan kau? Allah. Apa yang kita berlaku ni siapa tentu? Allah. Kita buat apa? Sebab. Tanya macam tu, beriman. Lulus. Beriman. Tapi praktikal harian, komen ni. Siapa komen ni? Tak mana komen ni? Tak ada perasaan ke Tuhan. Tak pernah tawajuh dia. Tak pernah pandang dia. Tak pernah rasa fakir kat dia. Cerah ni cerah. Buka lampu, buka kipas. Cerah lampu dia. Tak ada rasa langsung. Allah bagi semua. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Apa ilmu dia tuan-tuan untuk boleh sentiasa tawajuh tu? Hak tu. Memang kena mengaji suku.
Yang ni ilmu tak dapat tidak, yang fardu ain, yang setakat saya boleh cerita. Yang mana nak mengaji suku tu, yang tu memang kena ambil suku, kena berguru suku, kena ambil sadat suku, kena ada kredit hours suku. Kalau sebulan sekali tak padan. Itu saya kata, bila dapat kursus iman, kursus tauhid, macam mana nak tauhid Allah Ta'ala tu. Dan tu tuan-tuan kena cari elok-elok, kena berguru secara lebih serius, untuk betul-betul kita nak dapatkan iman yang memang iman lah keberhasilan yang paling besar yang kita kena dapatkan dalam kehidupan. Pasal mati ya tuan-tuan, yang laku, yang valid kat Allah Ta'ala, iman. Dengar sikit kita sebut. Apa dia? Amal pun tak pakai kalau tak ada iman. Walaupun orang selalu sebut amal. Yang ni pun satu masalah agak kita. Apa dia? Kita dah ditarbiah dengan amal. Sedangkan sebelum amal, al-iman qabla amal. Al-ilmu qabla al-amal. Quran pun sebut macam mana? Sebelum amal, dia sebut apa? Illal ladzina amanu. Yang ni yang fokus kita ni, saya sebut ni. Wa amilus solihat. Amilus solihat, dia mesti ikut sequence. Amanu wa amilus solihat. Iman besar sekali. Satu, ada iman baru selesai amal. Dan dalam duk beramal, mesti beramal dengan ada iman. Tu. Pasal di atas, iman ni ada tu kita beramal. Khas atas kita belajar ni. Iman mana? Qada dan qadar. Tak mana qada dan qadar ni? Walaupun kita makan, ni mana? Sebab tengok aku makan. Allah dah tentu azali rezeki yang aku nak bagi. Aku nak dapat. Makan-makan, tu ada orang bayar. Macam mana? Allah dah tentukan rezeki, ada orang bayar. Aku tak kenal siapa nak bayar. La ilaha illallah. Baru ada iman. Baru ada iman. Jadi, bila sukses tu? Iman. Kalau ada amal, orang kafir pun ada amal. Tapi sebab apa orang kafir punya amalan tak terima? Pasal dia tak ada iman. Kita pun kalau ada amal, bila amal kita diterima, bila amal kita berserta dengan dia, iman. Kalau tidak, komunis kita. Sekali lagi nak ulang komunis tu. Jadi masa bila nak keluar daripada komunis ni? 24 jam kena keluar daripada komunis. Duk rasa sentiasa iman, fakir ke orang Ta'ala. Bila rasa fakir ke orang Ta'ala ni? Bukan bila tak ada duit, mati anak bini, sebatang kara, kerajaan pun tukar, datang pula Dajjal, ya Allah, aku beriman denganmu. Bukan macam tu. Bukan macam tu iman. Iman ni bila? 24 jam. Iman dengan Allah Ta'ala. Walaupun duit berjuta, walaupun isteri 4, walaupun anak ada 100, cucu ada 300, contoh, macam mana? La ilaha illallah. Semua aku dapat ni daripada Allah. Makhluk ialah makhluk. Yang ni semua atas jalan sebab. Aku manager, aku mengurus bagi betul aja. Betul tempat dia atas perjalanan syariat. Masih yang sama. Hati ni, tawajuh. Fakir ke Allah Ta'ala. Allah lah pengurni hakiki. Makhluk tak campur tangan sedikit pun. Tanpa ada berbelah bagi. Allah wahdahu la syarika. Ni perjalanan iman kita. InsyaAllah banyak umur nanti. Kita sambung tak ni kata. Oh ada tak habis sikit lagi tu. Dan kata kil akas. Pendek je dia sebut. Jadi atas kita bicara kodok qadar tadi. Kodok apa yang dia tentu azali. Ilmu azali. Saya rangkum dua saja. Atas dia sebut iradah saja. Qadar Allah pelaksanaan apa yang dia dah tentu. Siap. Simple je pun, pelajaran bukan susah. Ada kata kila, maksudnya ada kata pendapat ulama terbalik. Akas tu sebalik. Apa sebalik? Qadar takdir ialah apa tentu azali. Qada adalah dia melaksana apa yang dah ditentu. Terbalik. Jadi kalau tuan-tuan selama ni faham takdir tu apa tentu azali, kita apa orang Ta'ala sedang melaksanakan apa yang telah di blueprint kan azali tu. Hak tu apa? Hak tu adalah qada. Tuan-tuan faham macam tu? Tak ada masalah.
Yang pentingnya apa? Tawajuh ke Allah Ta'ala, fakir ke Allah Ta'ala, hadir hati, apa yang berlaku ni, aku makhluk atas jalan sabab, Allah musabibul asbab, Allah siapa? Sabit dengan zat dia, ilmu dia, iradah dia. Jadi, tuan-tuan duk faham yang mana azali, baik azali itu qadar, ataupun azali itu qada, yang dia laksana ni, qada, ataupun yang ni qadar, tak ada masalah dalam bab akidah. Cuma jangan tak ada apa-apa akidah ke orang Ta'ala. Itu masalah. Itu pelajaran. Okey. InsyaAllah sambung. Dan disandarkan menentu bagi iradahnya itu atas jalan majaz akli. Ini ada pelajaran nanti. InsyaAllah kita sambung itu. Cuma tahun depan. Masa ni dah bulan 12. Tahun depan Januari, tahun depan lah. Tapi bulan depan lah. Panjang umur jumpa. InsyaAllah. Ada soalan? Ya. Ya. Sekalipun baik ataupun buruk lah. Kan? Iblis jadi iblis macam apa? Kalau iblis pun sama, umat Islam misalnya ditindas di China misalnya. Macam mana? Kita pun kena kencing dengan PH macam mana? Sama. Habis tu macam mana? Dah sama? Semua orang Ta'ala tentu. Tu buat macam mana? Tunggu je lah takdir dia. Buat macam mana? Macam tu. Kepala otak kau. Yang tu kena kepala otak kau tu. Yang tu yang kena faham sebab tu. Kena tindas tak? Kena bangun tak? Bangun. Lapar. Macam mana? Nak buat lapar buat macam mana? Nanti Allah lah bagi kejang. Kepala otak kau. Dia makan. Kena kepala otak kau tu kau sedar sikit kan? Okay. Yang tu lah. Saya guna bahasa tu. Tujuan tu untuk ada attraction. Itu lah. Sakit kan? Macam mana? Sakit. Buat macam mana? Sakit. Kepala otak kau. Makan ubat. Bila makan ubat, bagus ubat ni. Tak betul. Kau nak kata bagus ubat tu, itu atas jalan sebab. Kau boleh sebut. Tak adalah haram. Tak ada pula haram jadah lagi. Dah teruk. Tak adalah macam tu. Tapi macam mana? Tawajuh macam mana? Allah sembuh aku. Atas syafi. Ni perjalanan tauhid ni. Perjalanan tauhid ni. Mata kabur lah. Macam mana? Buat kabur. Buat macam mana? Kabur lah kita. Kepala otak kau. Pergi check. Buat medical check. Kena pakai spek. Berapa power ni? Bayarlah nak spek mahal ke spek murah ke. Gilah bayar. Nak buat kedai, pergi carilah BMF. Janganlah cari kedai Cina. Alah, tak faham-faham lagi. Kempen sekejap je sebulan. Angat-angat tiap ayam. Dengar. Tu semua tu sabak saya sebut tu kan. Okey. Buat-buat tengok mata cerah. Macam mana? Alhamdulillah. Allah melihat aku. Inilah perjalanan iman tu kan. Kalau tidak kan, cerah. Elok spek ni ya. Tengoklah brand apa bro. Nampak? Tuan, inilah kita punya amalan dulu. Amalan harian kita. Kalau tak ada iman dengan Allah Ta'ala, amalan kita. Amalan kau ini, tuan. Betul tak saya sebut? Amalan kau ini. Betul tak betul? Is true or not? Am I bluffing you? Untuk faham juga betul. Saya tipu tuan-tuan ke apa ni? Betul tak kau ini? 24 jam betul tak? 24 jam kau ini. Kita ni beriman bila? Beriman pun. Azan ni. Allahu Akbar. Sembayang. Ya asyhadu an la ilaha illallah. Tu pun bukan sedar. Bukan faham. Saja saya sebut tu kasar sikit lah kan. Tu saya kata. Di atas ilmu kena belajar. Di atas macam mana nak berjalan iman tu. Tu kena ngaji suku juga. Saya kata suku siapa? Mesti dapat bimbingan khas. Baru kita boleh jadi terpelajar. Kalau hidup macam ni belajar pula macam ni. Kalau kita belajar sekolah pun kadang-kadang dia lebih bersistem. Tak datang 2 kali. Tak datang 2 hari sekolah. Cikgu tanya. Pasal apa tak datang? Ni tengok nama. Who absent today? This person is absent. Ada nombor phone tak? Telefon terus. Ni emak. Nama siapa? Mahathir ke? Mahathir. Siapa tak datang sekolah ni? Dia demam. Demam. Dah sihat kot. Alhamdulillah dah sihat datang. Sekolah kebangsaan kena bagus lagi pengurusan bab tu. Kita ngaji masjid mana ada macam tu? Ada tak ada, tidur tak tidur. Dalam kelas mana ada? Sleeping. Stand up. Stand up. How dare you sleep in class? Betul tak? Dalam kelas kita belajar macam tu tak?
Dan belajar masjid tak ada. It's up to you lah whether you want to take it or not. Ramai yang macam ni. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut orang Afrika ni. Kan? Itu semua perjalanan sebab saya nak sebut tu. Jadi, saya nak sebut tang ada pelajaran khas, kena berguru khas. Pasal nak jadi terpelajar dalam bab-bab tauhid ni, dia memang, saya kata, this is a very tough lesson. Saya kata tough apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh menilai sendiri. Saya nak gunakan bahasa sekali lagi, apa saya sebut tadi. Apa dia? Kita sendiri adalah saksi siapa kita. Itu ya. Saya tak bukan tuduh tuan-tuan, saya sebut tu atas. Sebut je lah kan. Kita adalah saksi dia just. Apa performance yang ada pada kita. Kita komunis ke tak komunis? Saya nak guna bahasa tu. Komunis tak dia? Tuan-tuan jawab tak? Komunis tak? Banyak masa komunis ke banyak masa jadi orang beriman? Tak mana komunis ke? Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala langsung. Untuk macam mana nak laksana? Itu yang atas soalan tu rasanya. Jadi baik buruk macam mana? Semua pada Allah Ta'ala. Tapi kat kita ditugaskan untuk kalau ada buruk macam mana? Hindarkanlah keburukan. Kalau ada kebaikan macam mana? Carilah kebaikan. Prinsip dia sangat besar tu. Besar sangat, luas sangat. Luas sangat. Tapi macam mana pun, bila dapat kebaikan macam mana? Alhamdulillah. Dapat keburukan pun macam mana? Alhamdulillah tahu mana? Alhamdulillah pandang ni daripada Allah Ta'ala. Untuk atasi dia. Pasal apa kena keburukan ni? Pasal apa kena bencana ni? Mesti ada sebab. Sebab diatasi, buat, dapat. La ilaha illallah. Allah yang bagi berjaya. Aku, tak ada apa-apa kat aku. Aku ni, alat dan perantara. Tukar lalu je. Nabi Rasul pun dia kata, hebat dia buat kerja. Innama alainal balagh. Kami ni tukang sampai. Ni, akidah yang dibawa kita. Inilah akidah beriman. Maksud saya jawab soalan. Boleh? Lagi? Ada soalan? Jadi kalau kita faham, Ustaz, kita tak akan kecewa tak? Macam mana? Ya, kalau faham tu dia tak ada stres, dia tak ada kecewa, tak ada tension. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi jangan jadi perjalanan tak betul lah semua pada dia. Nak buat macam mana? DAP pun DAP lah. Memanglah tak ada stres. Tapi kepala otak kau. Memanglah tak ada stres. DAP pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Macam stres tak stres? Stres tak stres? Tak faham. Stres tak stres? Tak stres tak? Tapi betul tak betul? Betul. Sewil. Apa yang sewil? Tidak akan sewil. DAP pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Sabar je lah. Sabar memang mesti. Kena buat kerja tak? Yang mana batil ni naklah diapakan? Nanti yang kata kena berguru secara very toughly. Untuk berlaku atas jalan tauhid tu. Nampak macam tenang je, tak ada stres. Memang tak ada stres, tapi perjalanan masih sesat. Pasal apa? Pasal kau tak buat ikhtiar apa sepatutnya dia ikhtiar kan? Macam tu kot, boleh? Kan? Yang tu saya nak fokus tentang tu. Jadi kalau balik perjalanan betul-betul, Nabi-Nabi Rasul, para awliya, salafus soleh dulu. Macam mana? Memang mereka ni, atas martabat ni, yakin semua Allah Ta'ala, usaha buat macam mana pun, dia tak pandang diri dia. Kalau kena bencana pun, dia akan koreksi balik, semak balik apa kesilapan. Semua tawajuh pada Allah Ta'ala. Itu yang mereka ni tak pernah ada stres, tak pernah ada putus asa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada langsung takut benda akan datang. Dan tak pernah kecewa dengan benda putus asa apa yang telah lalu. Sentiasa hidup bersama ilahi. Hidup sentiasa bersama ilahi. Inna Allah ma'ana. Ni slogan dia. Inna Allah ma'ana. Inna, sungguh Allah bersama kita. Bersama macam mana? Dia sentiasa bagi aku hidup. Dia sentiasa bagi pertolongan aku. Dia bagi nyawa aku. Dia bagi penglihatan aku. Besar sekali tu. Pertolongan tu, padang pertolongan tentu. Nikmat yang sentiasa kita makan jasa dengan dia. Itu. Lagi soalan tu. Boleh? Jadi kan biasa mengaji dengan Muhammad Ustaz lah kan? Kita mengaji ni ada apa Ustaz kita tak tu, kita kena wajib tahu ni, kita tak setakat tahu je. Contohnya Allah wujud, Allah tidak, Allah makhluk kan, ataupun macam Allah yang beri mudarat dan Allah Ta'ala. Itu tak pernah ada orang nak kata kita kena handikan 24 jam tu.
masih syirik juga. Tak cukup dengan tahu saja. Ya. Soalan bertanyakan mengenai pengetahuan yang selalu kita belajar daripada ustaz-ustaz kita macam tu kot bahasa kalau pun sebut guru-guru kita. Memang pelajaran yang kita duk belajar pagi ni kalau tuan-tuan biasa belajar bukan satu pelajaran asing, betul tak? Bukan satu benda baru, betul tak? Kalau yang baru nak kata apa, barulah kat dia. Tapi rasanya duk faham kita ni ajal maut, hidup mati semua ketentuan Allah. Kita dah lama dengar dalam drama pun ada, kan? Nikah kahwin, berpisah tak berpisah, semua dalam ketentuan Allah Ta'ala. Rezeki, senang, susah, kaya, miskin, semua dalam ketentuan Allah Ta'ala. Dah lama dengar je tak? Tapi pelaksanaan harian macam mana? Itulah nak cari soalan ni tanya. Tak pernah ada orang ajar kita nak sentiasa hadir hati pada Allah Ta'ala. Iman pada Allah Ta'ala ni, atas soalannya, adakah masih lagi boleh jadi syirik dan kufur kat situ? Dari segi jawapannya, ya. Pasal kita hanya belajar dengan ilmu. Tapi kita tak praktik. Itu yang saya sebut tadi. Ilmu kalau tanya, lulus. Nampak orang beriman. Tapi bila praktikal, komunis. Yang tu kot bahasa. Boleh? Faham? Tuan faham sekali lagi tak? Komunis saya sebut apa tu? Practical komunis tu tahu mana? Hidup tak ada hubungan dengan Tuhan. Hidup tak ada hubungan dengan Tuhan. Kita mengaku Tuhan. Mengaku kita makhluk. Mengaku semua ni makhluk. Mengaku ketentuan Allah Ta'ala azali. Mengaku perjalanan sabab-musabab. Tapi duk rasa makhluk. Tak ada hubungan dengan khalik makhluk. Practical hidup komunis. Jadi atas kata soalan, ada syirik lagi ke? Ada kufur lagi ke? Inilah syirik dan kufur tanpa sedar. Yang ni yang kena berguru untuk keluarkan kita daripada syirik dan kufur tanpa sedar. Komunis ni tuan-tuan sedar. Hari ni baru dengar kan? Komunis dia. Hari ni baru tuan-tuan kena label komunis dia. Selalu duk kata DAP komunis dia. Hari ni baru kena komunis kan? Baru sedar ni komunis aku punya. Ayat ke depan kita untuk motivate kita apa? Hari ni aku komunis ni. Astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku tak sedar pun kau bagi hidup aku. Aku komunis ni. Cimpeng yang kita serupa kan? Bohbi bahasa gitu kan? Tak mana serupa. Tak pernah hadir ke orang Ta'ala. Cuma kita tak lawan lah dengan askar Melayu. Tak ada lah. Tapi perasaan bertuhan tu. Kita macam Karl Marx. Macam etis. Dari sudut mana? Tak ada hubungan dengan orang Ta'ala. Tak ada. Memang. Tu kata kita saksi atas diri kita. Kita sedar. We can realize who we are. Kalau tuan-tuan tak boleh realize juga, what I want to say to you. Yang tu kot, ada lagi. Yang tu yang kena berguru. Saya dah nasihat kat tuan-tuan berguru tu lah. Satu saya sebut ada guru saya, duk main Samudera itu, ada yang dah Alhamdulillah dah banyak. Cuma takkan tak ada further, tak ada tindakan lanjutan. Takkan tuan-tuan ambil sanad, terus boleh beramal lah. Belum lagi. Banyak pelajaran yang kena belajar, banyak asuhan yang kena terima, banyak kena masa musahabah, mujalasah, duduk dengan dia, majlis dengan dia, terima tunjuk ajar dan tarbiyah dia. Tuan dah terima tunjuk ajar pun, pelajaran iman ni pelajaran paling susah satu Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul untuk ajar iman. Yang tu kan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bi rahmatika wa judika wa fadlika bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam.